dalam makam. Saya pegang. Tak apa, boleh. Boleh. Saya malu nak tolong orang pegang. Kita sekarang berada ke Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni ialah kisah terkenal dalam Al-Quran. Kisah ni mengisahkan sekolah pemuda yang terjaga selepas tidur selama 309 tahun. Gua ni dikenali sebagai Gua Al-Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi ni diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 9 sehingga ke-26. Sertai pakej ke Jordan pada 16 Oktober 2025 dan anda akan melawat ke Gua Ashabul Kahfi. Info lanjut di selamatbercerita.com. The story of the seven sleepers. Ashabul Kahfi, a group of youth who believed in Allah subhanahu wa ta'ala. The cave is natural, while God decorated with the decorations that we see on the outside by the Romans. All the bones that were found in the caves got collected and they are in this grave here, in this grave. If you put the flashlight on your phone on and put it on the glass, you can see the bones. The dog stayed outside. The cave is natural, except, always is natural, except the plaster of gypsum that we see on the walls. This is from the period of Salah ad-Din, Al-Nasir Salah ad-Din. All the decorations are Byzantine. This star is Byzantine from the 3rd century. Kejadian Ashabul Kahfi ni ialah pada tahun 100 hingga 200 Masihi dan mereka keluar pada tahun 400 hingga 500 Masihi. Apabila bangun, mereka lapar dan seorang keluar membeli makanan dan membayar menggunakan wang lama iaitu 300 tahun sebelum itu. Pada waktu itu, ajaran Kristen telah diterima umum iaitu sekitar 300 Masihi. Mereka bangun selepas 100 tahun agama Kristian diterima umum. Dia dibawa kepada pemerintah dan apabila kembali ke gua bersama orang ramai, kesemua Ashabul Kahfi telah meninggal dunia. Semasa tidur, mereka tidak lapar, tidak dahaga dan tidak ketandas dan badan juga tidak rosak akibat tidur yang terlalu lama. Kuku, janggut dan rambut masih lagi sama panjang. Perang Mu'tah ni adalah perang pertama selepas hijrah iaitu pada tahun ke-8. Peperangan Mu'tah ni adalah peperangan pertama tentera Islam dengan empayar besar iaitu Byzantine ataupun Rom Timur. Ia berlaku selepas utusan Rasulullah SAW dibunuh oleh pembesar. Killing a messenger at that time was like killing an ambassador nowadays. He was representing the Islamic State and was declared of war, killing a messenger. Yang syahid di medan tempur ini ialah Zaid bin Harirah, iaitu anak angkat Nabi dan panglima perang. Gugur sebagai pemegang panji Islam. Yang kedua ialah Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah. Dia terkenal kerana Rasulullah melihat dalam wahyu bahawa Allah menggantikannya dengan 2 sayap selepas syahid. Dan ketiga ialah Abdullah bin Rawahah. Selepas ketiga-tiga panglima ni gugur, panji dipegang oleh Khalid bin Al-Walid yang kemudiannya membawa baki-baki tentera Islam pulang dengan strategi yang hebat. Selepas melihat tempat peperangan Mu'tah, kami melawat 2 makam iaitu makam Zaid bin Harithah dan juga makam Ja'far bin Abi Talib. Aku sekarang berada kat makam Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu. Dia ialah sepupu Rasulullah SAW dan syahid agung pada perang Mu'tah. Beliau dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar atau Ja'far pemilik 2 sayap di syurga. Ja'far bin Abi Talib ini ialah anak kepada Abu Talib, bapa saudara SAW, abang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu, salah seorang yang terawal memeluk Islam dan ketua rombongan hijrah. Apabila Zaid syahid, Ja'far lah yang mengambil panji Islam dan terus mara ke medan walaupun mengetahui kematian menantinya. Menurut riwayat, kedua-dua tangan Ja'far dipotong ketika memegang panji Islam. Namun, beliau tetap berjuang dengan kudrat yang ada. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku melihat Ja'far di syurga. Allah telah menggantikan kedua tangannya dengan 2 sayap dan dia terbang bebas ke mana-mana yang dia mahu bersama para malaikat." Makam Zaid bin Hatirah radhiyallahu, beliau ialah anak angkat Rasulullah SAW dan panglima pertama dalam perang Mu'tah yang sahih sebagai pemegang panji Islam. Zaid bin Harirah ni ialah seorang hamba yang dimerdekakan oleh SAW dan dijadikan anak angkat. Ialah antara orang pertama yang memeluk Islam dan satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara langsung dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-37. Beliau juga ialah ayah kepada Usmah bin Zaid yang turut menjadi panglima Islam pada usia yang muda. Semua pernah hidup dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Peperangan Mu'tah ni ialah peperangan pertama selepas Nabi berhijrah, iaitu pada tahun 8 Hijrah. Aku sebenarnya tak sangka banyak benda berkaitan dengan Islam yang ada kat Jordan ni. Kita ada package ke Jordan pada 16 Oktober 2025. Harga dia RM7,090 seorang. Siapa nak diskaun lebih, boleh kontak saya. Mengamuk punya dia.
Kita berada kat Karak Castle sekarang. Kami tidak melawat ke dalam Karak Castle. Ini adalah bangunan pertahanan terbesar di Timur Tengah, terletak di antara jalan dagangan Damaskus dan Mekah, dibina oleh tentera Kristian pada tahun 1142 untuk berlawan dengan kerajaan Salahuddin yang berpangkalan di Ajilul Castle yang dibina pada tahun 1184. Kedua-dua istana ini berkait rapat dengan Perang Salib Pertama, Kedua dan Perang Salib Ketiga. Lunch kita hari ni Saraya Castle Restaurant. Tahun baru. Nasi sampai 3 jenis weh. Nasi kuning, nasi kuning cair, nasi putih. Di sini kita ada nasi, ayam, sayur, salad, meatball, pasta. Melayu sangat nama. Ada accident ah. Accident. Busy macam abang Greg. Kita on the way ke Petra. Kita singgah view ni sekejap. Ini adalah pemandangan di depan tu ialah Tak semangat lah. Dah semangat sikit. kita larat lah ngantuk. Kawasan bukit kat sana ialah Petra dan di sini ialah kawasan Wadi Musa. Kita baru sampai ke hotel kita. Nama hotel kita ialah Petra Moon Luxury Hotel. Ada bunga kat sini, lepas tu bunga kat sini. Bunga. Awak lagi cantik. Selalu. Wow, ada air kat situ. Kita duduk situ lah. Masuklah sekali. Masuklah. Okay, lalu. Bye. Malam ni dessert dulu dia ambil gambar. Wih, menarik. Menarik punya dessert dia. Ni kita punya dinner malam ni. Betul lagi macam ni. أهلا مستر وائل. How are you? Fine, thank you. Ada beef Wellington, buah-buah. Lepas tu ada fish dengan meatball satu. Lepas tu dessert. Dessert ni macam kek ni macam tak sihat tau. Ataupun roti gardenia selepas 3 minggu. Ni Izzat. Ni geng-geng yang on time. Selamabecuti.com